Ini adalah contoh borang herek yang ada di bengkel, satu-satunya bengkel nih di BKK ini. Cuma nanti ambil keluar, letak di borang kita yang sudah kita standardize lah. Ini contoh herek kan, yang sudah ada. Oke bos, masukkan dalam borang tuh. Oke, assalamualaikum dan selamat petang. Oke, yang ini kita akan tengok pasal herek. Oke, herek ini sebenarnya dipecah kepada 3. HI ini hazard identification, maksudnya kita kenal pasti hazard. Yang ini dalam bahasa Melayu je lah. Lepas tu penafsiran risiko, yang R kita tengah ni risk assessment, dan RC ni risk control, kawalan risiko lah. Dia ada 3 step. So kita masih berpegang kepada OSHA. Sekarang dulu 1994, sekarang yang terbaru 2022. Yang terbaru lah. Kalau jabatan lain, dorang terus yang area tengah-tengah tu kasi hilang. Daripada dorang hazard identification terus kontrol terus. Tapi kita tertakluk kepada masih dia OSHA tu. Okey, kita akan tengok ni apa tu hazard, risiko dan bahaya. Ini kita akan kenal pastilah. Lepas tu kita kenal pasti hazard, kita buat penaksiran risiko. Okey, matrix ni nanti lah berapa 3x3 kah, dan hierarki kawalan. Kawalan ni ada 6 step kah semua? Kawalan, hierarki kawalan. Nanti kita tengok. Okey, ini dalam hazard herek kita akan buat pengenalan pengurusan risiko, kenal pasti hazard, kita buat penaksiran risiko sama ada bahayanya risik. Kalau mana tahu maksimum kan terus 5x5 25 terus, paling rendah 1x1 lah. Dan kawalan risiko apa yang kita buat kawalan dia. Okey, ini step dia. Kenal pasti hazard, penaksiran risiko, kawalan risiko, dan semakan. Semakan ni pegawai yang incas lah. So kalau di sini kita ada Cik Petrus kan, penyelarasnya. Okey, first pengenal pastian hazard. Hazard adalah punca atau keadaan yang mempunyai potensi untuk menyebabkan kecederaan atau penyakit kepada manusia. Itulah hazard. Manakala bahaya pula pendedahan kepada hazard. Kita mesti kenal dulu benda ni. Apa tu hazard, apa tu bahaya. Okey, ini contoh yang paling senang lah. First, daripada manusia. Tengok apa dia buat tu. Dia pasang ikon tanpa harness, just panjat saja di situ. Jentera pula, ini paling familiar lah dekat mechanical. Tali sawat terdedah, benda berputar kan, terdedah. Okey, bahan yang paling familiar, chemical. Kaedah pula, punca hazard dia ni, cara kerja kita, tengok ni, dia pasang ni pakai tangga macam tu. Ini, dia safety harness juga macam gambar pertama. Dan last sekali, suasana. Ini bunyi bising kah, getaran kah, yang ni hazard dia. Okey, ini klasifikasi dan kemungkinan punca hazard. Okey, nanti Tuan Puan akan klasifikasi hazard. Okey, first tengok persekitaran tempat kerja. Maksudnya tengok ruang tempat kerja lah, termasuk pencahayaan lampu, ataupun haba kah, panas kah, sejuk kah, tempat tinggi kah. Okey, mechanical. Okey, ini yang akan kerap dalam kamu punya herek nanti ni, kamu punya mesin. Mechanical ni banyak yang kita kena di mechanical ni. Ini guarding. Ini yang banyak favorite lah. Dos datang pun dia akan tanya ni dulu dekat mesin kita, guarding. Sebab ini favorite ni kalau benda mechanical. Okey, tenaga. Ini tenaga tiada lah. Tenaga ni maksudnya elektrik. Biologi kita tiada di sini kan, biologi. Kecuali longkang, bertakung, ada nyamuk. Itu yang kita risau. Sebab tu nanti masa sebelum audit minta dengan cleaner, kalau boleh sorong air dekat longkang tu sorong lah. Dia kalau kering tidak masalah, yang bertakung tidak masalah. So saya tengok dekat bengkel pun sama je, kalau ada bertakung di corner di ujung tu. Okey, ini bahan kimia. Macam biasalah bahan kimia kita tahu bahaya, toksik, mudah terbakar. Pengendalian manual ni benda yang berulang lah, ergonomik. Okey, ini juga masih lagi klasifikasi hazard. Psikososial, ini emosi lah, tekanan,
keletihan. Oke, sinaran radioaktif. Harta pula maksudnya utility kita nih, facility kita. Semula jadi ini maksudnya macam hujan, ribut, banjir kan. Saya rasa harap-harap tiada lah. Walaupun JKM pernah sekali semula jadi kan, atap tercabut. Pernah sekali berlaku. Oke, terus kita ambil contoh ya. Ada dua nih, sedikit-sedikit. Yang atas nih, kenal pasti hazard, tepian terbuka, platform tinggi, lepas itu air dan tangki yang dalam. Dalam tangki itu sudah ada dalam, ada air lagi, maksudnya boleh lemas lah, drowning. Yang kedua pula, situasi kedua, jentera kita ini terdedah langsung, maksudnya bagian berputar itu terdedah dan dia punya lantai itu macam biasalah. Ini banyak di kita punya bengkel kan, banyak minyak tumpah. Inilah dia mengenal pasti hazard. Contoh mengenal pasti hazard. Oke. Ingat, hierarki bukan cari salah ya. Kita mau menambah baik sebenarnya. Oke. Ini adalah contoh nanti borang. Ini ruang pertama, aktiviti kerja. Aktiviti kerja. Hazard dia apa? Dan yang boleh mengakibatkan sama ada kematian kah, cedera kah, ataupun penyakit. Sakit tulang belakang kah, nih dia bagi nampak sudah dia. Aktiviti kerja dia memotong kah, naik tangga kah, hazard dia pendawai terbuka kah, yang ini. Oke, ini hazard. Kita tahu binatang ini memang terkenal. Cuma mau kenal pasti dia ini risiko rendah ataupun sederhana. Yang ini hazard. Kita tahu buaya ini memang bahaya. Jadi bila terdedah macam ni, terus jatuh risiko tinggi kan? Saya suruh pergi situ kan? Inilah kenapa dibagi tahu risiko terus jatuh tinggi. Pendedahan tu. Okey, pentaksiran risiko. Ini saya kasih skip ya, saya kasih lagi. Ni ruangan yang kedua. Risk assessment, pentaksiran risiko. So di sini kemungkinan nih maksudnya kalau kelas kita boleh dikatakan setiap minggu digunakan kan? Boleh jatuh 4 ataupun 5 kalau kelas kita. Ini berapa kali lah dia akan digunakan? Berapa kali masuk bengkel tuh. Jadi kalau bengkel kita kompom 45 tuh memang paling tinggi. Kalau sekali-sekali boleh letak 2 atau 3, tidak masalah. Kalau sekali-sekali. Yang kita risau yang hari-hari. Oke, keterukan maksudnya kalaulah dia terputus tangan, boleh menyebabkan kematian kah, luka kah, cedera ringan kah. So, untuk yang ini 45 ni kalau boleh tolonglah kalau bukanlah berpikiran dengan waras. Kita mau elak sebenarnya 45 nih. Sebab kalau di darat dengan 45, kompom nanti kamu punya skala itu jadi merah. Bila merah, apa-apa audit datang, dia akan tanya apa tindakan kita. Nanti ada contoh borang dia ya. Kita kalau boleh mau elak zon merah, kita mau zon kuning dengan hijau saja dulu. Selagi boleh, kalau tak boleh apa boleh buatlah. Tapi bila ada dapatan merah, terus terang saya cakap, auditor akan tanya, apa tindakan susulan jabatan JKM? Contoh yang merah. Contoh risiko merah tu apa? Contoh ada benda yang berputar, macam memotong tu kan. Lepas tu, kamu cakap dia bahaya boleh menyebabkan hilang upaya kekal. Dia jatuh memang 4 tu, 4 dan 5. Sebab ingat, cacat dengan mati sama level. Cacat. Dia boleh jadi cacat ni yang upaya kekal terus. Kita takut, terus OKU yang kita risau ni. Memang dia 4 ni. Jadi kalaulah dia tanya, contohlah benda potong mesin tu kan boleh cacat kan. Nanti apa tindakan kita, kamu cakaplah buat gading. Tapi kalau kamu cakap kamu buat gading, mana gading kamu? Pengadang kamu. Itu lagi dia tanya. Tapi bukan semua peralatan tu boleh dekat. Kalau kita pasang guide, nanti kita boleh function dengan peralatan tu. Jadi, ya, memang selalunya stepnya kita make sure kita buat penerangan dulu lah kepada pelajar. Mesti ada briefing keselamatan. Okey. Saya faham yang itu. Cuma saya mau bagi contoh. Sekejap. Sebab ada yang
yang kalau pakai gading mengganggu proses kerja, lagi boleh meningkatkan risiko kecederaan. Macam tu. Kalau dekat awam dulu saya jaga di bengkel kayu, yang mesin sini dia sama satu yang saw tu potong kayu, potong besi kan. Masa dia naik, gadingnya terus tutup kan? Ya, itu mesin yang memang ada gading. Itu yang ada gading lah. Yang kita risau dekat bengkel kayu ada satu mesin yang besar tu, saw dia tu. Gading tu student memang buka, sebab dia memang mengganggu. Gading tu. Buat sendiri kan. Dan memang terpaksa buat sendiri. Jadi apa yang dibuat, bahari itu ada dos datang kan, sebab memang terdedah. Memang tangan ni boleh putus semua ni. Ya. Jadi apa yang dibuat, orang buat lagi satu kayu broti, kayu tambahan. Jadi itu yang bikin tolak. Boleh jawab macam tu? Kalau Jangan tolak dengan tangan. contoh cutting disk ni. Itu Tapi dia tingkat bis tu, dia ada mesin yang memang, dia ada yang design yang memang dia ada. Yang bila kita nak guna, buka dia tu, Dia terangkat, terbuka, dia terangkat. lepas, dia akan tutup sendiri memang ada. Tapi itu yang memang design yang memang orang dah upgrade oleh manufacturer lah. Kalau yang lama-lama tu memang tak wujud tu. Kalau macam kita hand grinder kan, atau grinder tu. Grinder. Memang datang dengan tanpa kan. Grinder tiada gading tu. Memang tak ada gading dia datang. Ada setengah mesin dia ada gading tutup daripada atas ni supaya dia elak depan pintu mata. Tapi gading tu cepat kabur dan mengganggu tangan tak nampak. Jadi Satu lagi masalah dia adalah drilling machine, yang bench drilling. Okay. Dia tidak ada kabel. Itu pun Kita- sama dengan di awam nih case-nya yang tu. Dia pun tiada gading juga. OXO pun sama, dia tidak gading. OXO itu memang dia ada kan, memang dia design dia. Cuma dalam case ni, sebab tu saya cakap, bila buat macam ni kan penafsiran risiko, nanti ada borang yang ketiga tu, apa yang dilakukan oleh PIC. Jadi nanti kita akan tengok, paling senang memang SOP lah. Itu paling mudah lah SOP. Mau cara gunakan mesin. Oke, saya teruskan dulu ya, supaya kita nampak nanti deh pentaksiran risiko. Ini taksiran risiko, kita yang tentukan, dia dulu merah, kuning atau hijau? Yang ini. Oke, inilah dia. So, pesanan saya, kalau boleh jangan duduk di merah. Pesanan saya. Sebab kalau di merah, tengok apa dia cakap dalam tu. Perlu kawalan segera. Maksudnya terus dia tengok apa tindakan kamu. Di situ. Kalau setakat yang di kuning tu, tuan-puan boleh jawab. Mungkin penggunaan mesin ni bukan hari-hari kan. Ada kawalan penggunaan mesin ini. Oke, saya teruskan lagi kawalan risiko. Nih kawalan risiko dia. Borang yang paling hujung. Bukan borang, dia punya kolom paling hujung. Kawalan risiko dia. Oke, sama ada kamu hapuskan, kamu gantikan, ubah sesuai proses dia. Ini contoh ya. Dia rendamkan benda ni. Ini macam kalau dekat elektrik ni macam etching ni dia buat. ya itching. Lepas tu dia fume dia ni, bau dia ni, udara dan terhidu. Ni. Jadi maksudnya ni apa yang dilakukan sama ada beri latihan. Oke, dia buat penggilaran kerja kah ataupun pemantauan ni mau kepada macam apa medical check up sudah ni sebenarnya ni pemantauan ni. Contoh tadi kalau kita potong pemotongan ambil machining atau kimpalan. Kalau kita cakap pembantu makmal kita potong oleh satu orang yang potong. Kita dummy begitu apa macam mana? Boleh, tidak masalah. Macam kita contoh masran yang potong. Kita Tidak punya masalah. bahan kerja. Jadi dipotong oleh profesional, pembantu makmal kita. Sebenarnya lagi bagus. Patutnya Terkawal lah. Kalau gitu dia terkawal. Kita mengurangi risiko. Jadi tiada budak duduk di situ berguntui gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya proses etching ni benar-benar jadi patutnya duduk dalam fume proof tu. Kuasa. Oke, last kali PPE lah yang paling glamour. Semua orang akan jadi pilihan. Jawapan paling senang. Ini adalah dia contoh kawalan kita. Ada 6 kawalan kita, tapi tengok mana nih sebelah kiri. Paling atas paling berkesan, paling bawah paling tidak berkesan PPE. Ini memang glamour. Oke. Hierarki kawalan, saya ambil contoh paling mudah, zoo. Kita paling zoo lah, ataupun beruang ke benda yang paling ganas nih. Bolehkah harimau itu kita hapuskan, bunuh? Bahaya kan? Kesian lah anak cucu kan tak kenal apa tu harimau. Oke, dia turun pergi kedua pula, penggantian, kasih dengan patung pula.
Korea. Orang pula menyamar jadi harimau, kesian. Dia tak kenal nanti harimau. Okey, turun lagi kedua, M3. Buat pengasingan, maksudnya dia kandang lah. Itu saya tidak ada masalah. Kawalan kejuruteraan mungkin kalau dia mau nampak dekat dia pakai cermin. Supaya cermin tak beza dengan dia, dengan sebelah. Pakai elektrik. Kawalan pentadbiran administration ini yang paling favorite. 2 dan ke PP ini. Yang pentadbiran ni mau kepada SOP ya ataupun signage. Ini paling glamour lah ni. Kasih briefing pun sama juga. PP ini, ini PP saya rasa semua tahu ni apa binatang PP ini. Cuma PP tolong sangat-sangat, tapi saya rasa di mechanical ni tidak masalah. So 2 jabatan ni saya paling risau. So dorang chemical. Bila menyebutkan chemical, untuk pengetahuan 3 jabatan ni paling banyak mechanical di awam. Paling kurang di elektrik. Tapi paling bahaya di elektrik. Fuel. Elektrik satu bahan kimia. Tapi paling nomor 1 di poli. Etching kan? Ya, etching. Sama pakai PCL kan? Saya paling risau. Yang pakai PCL. Elektronik. Saya tidak tahu apa dia punya bahan tu. Tapi etching kalau PCB sentuh kan? boleh hilang ni cap jari. Etching PCB tu PCL. Ya, etching PCB. Sama dengan etching di material. Tapi buat lagi pun. Masih buatkah di sini JK? Dalam lab dia. Dia dalam 10%. Cuma benda tu pilihan. Data Kalau boleh baik. Jangan buat lah. Sebab tu macam Tapi hari tu yang dapat TIE disuruh buat. Betul. Ada. Ada pivot. Ada. Kamu ni tu Kau mohon. sebab dekat JKI, diorang ada mohon apa? Kepuk. Yang satu tu dia tak perlu pakai etching tu. Ya. Cuma mesin dia dah rosak. Dia teknologi tu dah tak pakai. Orang tak pakai dah etching ni sekarang ni. Ketinggalan zaman sudah. Dia pakai macam CNC sudah, dia ada alat dia. Ya. Ukir semua gitar tu. Rosak. At least lah kurang bayar, tapi mesin orang rosak. Balik kepada etching. Dan bila menjauhkan bahan kimia ni, favorite auditor dari dapat tu bahan kimia sampai lah simpan. Orang tu besar. Okey, ini contoh hazard. Ini hazard ergonomik ya. Tengok dia angkat, sakit tulang dia, cara dia pakai forklift. Tak ada masalah lah kalau benda yang dalam banyak kan. Kalau setakat A4 janganlah mau pakai forklift. Okey. Ini bahan kimia, kawalan dia ganti bahan kimia yang kurang berbahaya. Kalau kita ni memang tiada pilihan sudah kan. Kalau macam matching kita tu. Okey, ini pula kalau hazard bunyi bising, ini kaedah kawalan dia. Dia buat bilik, ini kaedah engineering sebenarnya, pengasingan. Office space. Bising. Okey, ini gambar yang first tadi saya tunjuk tadi. Kaedah kawalan dia, kejuruteraan. Dia buat handrail supaya ada pemegang sini. Yang kanan pula ni dia tutup sudah tali sawat tu. Tinggal bawah saja dia nak kemaskan. Tadi grease minyak tu. Saya ada lagi bekas-bekas cat ni. Ini kaedah kawalan dia. Okey, ini yang paling banyak semua mana-mana lokasi paling favorite. Nombor 2 last. Kawalan pentadbiran. Sama ada buat SOP, inilah SOP ni yang paling banyak ni. Jadi mohon nanti PIC, pesan semua PIC, semua mesin mesti ada SOP ya. Termasuk masuk bengkel pun sepatutnya mesti ada. Untuk pesanan kepada pelajar kita. Tapi nanti saya akan tunjuk SOP yang dilaksanakan oleh Jabatan JKI. Memang tip-top lah saya nampak peraturan makmal bengkel dia. Sini pun ada saya nampak, cuma dia mau pada hitam putih. Kalau biasalah manusia ni, kalau plan kan dia tak tertarik. Dia mau juga yang colorful. Itulah manusia. Okey. Dan minta kerjasama juga PSC, print lah banyak-banyak sikit itu signage simbol keselamatan. Minta dengan Cik Petrus, saya ada share Google Drive. Kalau enggak, minta dengan dia di Google Drive saya tu, kamu ambil dalam tu apa yang berkaitan saja. Kalau bilik ini tiada bahan kimia, janganlah print pasal bahan kimia. Kenapa mau print kan? Print yang berkaitan saja. Banyak dalam tu, dekat 1000 tu saya letak dalam tu poster.
Oke, ini PPE lah. Ini saya tidak perlu jelaskan sebab memang PPE di mechanical ni paling tip top. Sebab wajib pakai boot kan? Ya, wajib. Safety pun wajib. Wajib di sini. Sebab itu memang keperluan tu. Oke. Saya makan. Ini. Airek, dia tidak perlu dipot selalu. 3 tahun saja. Cuma masalahnya, PKK tidak pernah buat kecuali memang Encik Johnny saya nampak. Nak buat yang susah. Kadang-kadang orang Itu beli pun lebih tak sebab kita itu pun ambil pensiaran persijilan. Isyam yang buat. Kan? Walaupun kita tidak ambil pensijilan tu, tetapi DOS datang dia katanya pernah buat Airek. Last DOS buat kita punya audit DOS 2019 lah, last dia datang. Ya, ada. Jabatan lain ada yang buat. Jabatan lain mana? Dia buat menyeluruh kali itu. Untuk engineering ya. Yang high Airek, saya yang sudah siap awal. awam saja kan. Sebab kebetulan dia dapat pensyarah yang baru pindah daripada poli yang ada sudah ISO 45000. Jadi memang dalam tip top. Poli kita pun pindah dengan poli ada tapi sebab kita pun mengikut kan. Mengikut kalau sini buat kita apa? Amalan kita ikut amalan sini. Cuma iyalah 45000 ni kalau ada memang tip top lah. Tapi terus terang saya cakap untuk kita awal-awal memang gagal lah. Sebab untuk 45000 ISO first dia akan tengok dulu alat pencegahan kebakaran. Itu dulu dia tengok. Punya Sudah lah habis terbakar. Sudah Expired lagi ya. Yang expired tu lain kisah. Masalah yang aktif ni. Oh ini Yang smoke detector. alarm, smoke detector. Hari tu nampak method bakar. Terbakar lepas tu dia orang padamkan kat extinguisher dah expired. Pakai je. Tak ada expired selagi dia pergi tunjuk hijau tu. Okey, masalah fire extinguisher kita ni bukan masalah duit apa. Kebetulan tong dia tu 10 tahun, jadi kita kena beli tong sekali baru. Jadi bila tong baru kos lagi. Okey. Cuma berita baiknya baru siap pagi tadi IR Azizan bagi tahu kita punya ni dalam sebulan ni mungkin akan ganti bulan 8 ni. Sebelum kita sempat. Duit baru turun hari ini. Mudah-mudahan lah cepatlah dia settlekan. Sebab poli lain ada 3 sudah major kan, FA. Dapatan ITEC. Itu yang kita mau elakkan. Okey, so Hyrek ni mohon sangat-sangat kerjasama. Di samping ada borang sebelum ni yang audit keselamatan tu kan ada tu, tapi sudah siap JKM tu. Ada Cik Petrus bagi dengan saya. Orang merek kita ni selaras satu poli atau ikut jabatan? Selaras. Nanti saya bagi. Dah lah. Dah ada lah borang dia. Sebab tak dapat lagi daripada tim keselamatan JKM ni. Nanti saya bagi. Orang heret ni kita paparkan macam yang Isyam buat tu kah ataupun kita beli buat satu folder plastik simpan dalam tu? Boleh simpan dalam folder, boleh simpan dalam file. Yang penting bila Sebenarnya. dilihat Tapi perlu papan dulu boleh kan? tengok lah. Perlu display kan? Okay. Dia bukan display, dia mesti ada di lokasi kejadian. Tapi Maksudnya kalau auditor tu datang, contoh bilik ni, mana di sini dia punya Hyrek, boleh kasih nampak terus. Jangan simpan di pejabat di atas. Dia mesti simpan sini. Tidak, dia masalah yang macam Cik Joni cakap tadi pakar ni, kita berbalik kepada EXA 5S. Bila banyak sangat menampal ni, Ya, Sabun. serabut mata sebenarnya. saya target kalau beli ada satu plastik itu saya masuk Ah, dalam heret. Pocket plastik tu. Pocket plastik. Sebab kes macam Kyupa cakap kena papar kan. Tapi bayangkanlah Kyupa tu kalau dia 10 lembar. Last orang pakai juga pocket plastik tu. Ya, pocket Just plastik. masuk dalam tu Kyupa 7. Yes. Settle. Lepas tu saya rasa logik dah masuk dalam file. Tapi saya rasa Hyrek tu kena display juga. Sebab kita nak tunjuk kepada budak nak tengok. Nak tengok kalau kita simpan, kita je yang tahu. Sedangkan guru student yang guna mesin tu, diorang lagi banyak terdedah kepada hazard kan. Bagus jugalah kalau kita nak papar. Dia Selain dekat daripada simpan dalam SOP file. untuk apa tu, dia tak ada macam tagline high sikit ke tu tak ada. Dia kalau diikutkan macam puan cakap tadi, puan kecil, puan kan? Cik. Cik. Kalau ikutkan memang dekat mesin tu kita kena letak Hyrek. Kalau ikutkan dos yang sebenar. Oh. Cuma kadang-kadang mesin kita ni kecil. Tiada ruang. Tiada ruang untuk lekat dengan dia. Kalau Itu di- yang bisi masalahnya sekarang ni. Dekat Kalau SOP. kita letak di dinding, Hah? SOP. letak di dinding kah, di mana-mana kah? Boleh juga, tidak masalah.
Dia yang ikut sebenarnya, yang penting dia berada di bengkel tuh. Herek tuh. Jangan dia berada di bengkel lain. Itu baru pasal heret. Banyak lagi benda lain lagi. Kita belum tengok lagi first aid kita. Oke, ini kesimpulan tidak masalah lah. Cuma saya minta yang pasal tadi matrix dia tu ya. Yang ni. Kalau boleh dapat elak merah, elakkanlah. Cuma bila ada kompor merah ni. So langkah kawalan, etching, pastikan sarung tangan sama cuma tengok balik CSDS. Adakah perlu dia full face yang plastik tu ataupun setakat? Dia sikit je, dia just isi dalam bekas kecil tu kita spesimen tu dah. Kalau begitu setakat minta Google je lah. Kita tengok STM balik. Kalau STM kata kalau tak ada fuel code, just well ventilated area, bolehlah buka tingkap waktu proses etching, letak meja tu bawah supaya well ventilated area. Kalau- STM punya option. Kalau JKI memang tidak fuel code. Tak ada kan, tak ada. Dia memang dia ada kipas Pasang exhaust fan. exhaust fan dia Sebab tarik dia bawah. nak well ventilated tu lah. Cuma kawalan dorang, SOP dorang buat limit 3 orang dalam masuk. Dia orang nak mau banyak. Satu proses tu. Sebab proses tu dorang nak mau ramai. Yang mengendali chemical. Tapi JK mana kali cing tu? Boleh lah buat masa ini kita boleh. Ya lah, tapi semasa sekarang Sekarang yang PC tu ada lagi. PC Satu tu sekarang ni masa saya kembali saya tak buat lah. Hmm. Sebab dia punya tu pun dah expired. Saya kena buat urusan. Cuma masa EE hari tu doktor tu dia suruh buat. Sebab dia orang material. Ya, tapi sekarang ni dah masih Personal masih preference ada dia sudah tu expired kan. tak? Tapi dia masuk kan dalam. Sudah lupus lah sekarang. Masukkan dalam dapatan. Tapi saya tak angkat tempat lupa sebab tempat lupa sudah tak siap lagi. Sudah siap dah. Tak, Cuma- lantai tiles. Lantai tu buat lagi kata. Kalau ikutkan chemical tak boleh tiles oh. Saya tak tahu. Satu, bilik tu tak berkunci. Bila tu nak kunci. Dan Jadi, saya dah pergi tengok dah. Saya tak berani nak letak sebab saya punya tu kalau simbah orang habis lah. Ya. Jadi Bahaya. Takut budak main-main sekarang. Itu bahaya. nanti siapa yang pegang lah? Itu Yang bilik tu. bilik tu di bawah upas, di bawah cek sapar. Oh, Safwan. Sebab dia bagian perusahaan. Oh. Patutnya dia yang satu orang boleh pegang kunci itu. Orang lain tak boleh. Kalau begitu karena makinkan pengurusan supaya kalau macam minyak tu pun boleh simpan situ kan? Boleh. Minyak pelincir yang sudah expired. Bila yang dia Sebab memang kita pusat pengumpulan di situ. Oh. Pusat pengumpulan kita. Jadi nanti datang dari kontraktor dari luar kita nanti, just di situ saja pergi. Dia tidak akan pergi jabatan tu. Jadi lah kita punya banyak. Jadi JKI sekarang ujung bulan ni dorang mau angkat sudah dorang punya aset tu yang sudah dorang tak pakai itu, dorang mau pindahkan terus. Mengurangkan risiko dapatan di sana. Kalau JK punya masa sana sepenuh. bilik dia kecil. Kasih. Ya, bilik itu kecil je sebenarnya. Saya sudah nampak. Masalahnya JKI itu pun dia punya berapa 2 tangki tu. Oi. Bukan JKI dia ada supplier datang ambil tu. Sebelumnya ada supplier datang ambil, tapi bila kita sudah buat bilik ni, kira sepatutnya dia ada sudah tempat holding lah di situ. Oh. Hold sementara. Taklah macam mana. Bawa lagi di situ. Itulah kalau ikutkan bawa tu. Sepatutnya dia supplier terus ambil je. Kalau kan bawa tu pun sebenarnya bahaya tu chemical. Ya. Kalau tu minyak tak ada masalah kan? Aminnya tidak masalah, kena tangan, pergi cuci je. Dia yang label as corrosive ni. Corrosive. Tak boleh inhalation tu yang Cuma yang label ni, kalau melibatkan bahan kimia, pastikan semua merah label dia, signage dia. Sebab saya tengok ada dekat elektrik hari itu dapat teguran oleh DOS, dia pergi tulis bahaya, tapi print hitam saja, ink hitam. macam tak bahaya. Itu DOS ada bahaya, ada bilik ni. Kalau boleh bahaya, tulisan bahaya tu pun tulislah merah, walaupun kertas putih. Itu maksudnya, dia mesti semua merah. Ada maksud juga. Okey, hanya kena Dah beri alert dia colour. lebih alertness Saya ni kena beri colour lah. simbol tengkorak begitu. Tengkorak tu, tengkoraknya hitam, tapi dia punya anu tu merah. Itu saja. Dia Simbol- yang ada chemical. simbol yang ada titis-titis korosif tu. So, apa yang perlu? Yang ini pun tolong update. Pastikan ada lokasi tempat berkumpulnya. Masalah ni jenis Tak ada. memang dah ada pada dengan kita Tak ada tak soft
ada dah semua masalah lagi. Cuma benda ni dalam AutoCAD untuk edit memang letih juga lah sebenarnya, terus terang saya cakap. Kalau tak, Memang sebelum ni saya buat semua plan ni, cuma saya tidak sempat buat tempat berkumpul ni je. Sabtu saya minta Yang casing. Excel dari tu saya tak tahu tempat kumpul. Jadi justru saya guna pensel, pen. Dia That's good thing saya sama guna lah. apa tu layout lah. Excel lah. Okey, ini baru kita nak persediaan untuk e-tech nanti bulan 9 ni, 11, 12, 13. Di 14, 15 konvo kan? Nah, Minggu depannya tu ada program saya dengar besar lagi di Poli. Masalahnya EXA ni tahun ni expired sudah kita ni. Mau buat audit besar lagi EXA ni. Nah, asal cepat. EXA untuk pengetahuan tuan-puan lagi kejam kan? Nah, dia yang paling saya ni yang simbol arrow tanda keluar tu kan? Lalu yang keluar. Itu actually kalau di luar tak perlu ditambah. Dia tu hanya ruang tertutup saja. Perlu ditambah. Lepas tu yang kita geram lagi sebab dia mau list ubat-ubatan dalam first aid. dalam proses. buat makan tak boleh kan? Oh, saya sudah Boleh sudah ubat makan Panadol. Boleh sudah. Limit Panadol dah 500 mg. Nah, Panadol tu jenama lah, paracetamol lah sebenarnya. Cuma first aid ni minta PIC semua sebab kita punya bekalan tak cukup tu untuk cover semua makmal bengkel. Saya sudah hantar dengan HCP itu. Dengan Tak takut tidak dapat. Risau lah. Cuma pesanan saya memang tuan-puan memang terpaksa berkorban, bukan sedikit, memang berkorban lah. Dalam first aid tu just letak salah minyak gamat, lotion kuning kan. Cuma mechanical ada tambahan sikit satu sajalah. Apa dia? Bila benda yang panas tu, ada gel tu. Saya lupa sudah apa nama obat tu. Kalau boleh jumpa tu. Apa burn cream tu? Ah, burn Ada cream. kan? Memang ada. Kalau yang sebelum ni memang ada burn cream. enggak kalau Dia yang baru ni. dia macam Colgate tu, macam Colgate. Ha, Dia yang baru. yang baru ni tak dulu. Dia cuma ada ubat putih. Enggak, maksud saya kita contohlah risiko, contohlah bilik ni. Dia punya first aid kita boleh beli sekecil macam ni. Yang basic saja. Tapi bila bengkel macam Encik Joni, tak boleh sudah yang macam ni punya first aid. Saya yang paling banyak sekali pakai first aid kat bengkel. Pastikan itu saya cakap. Mechanical ni banyak dia punya cerewet. Tak ada. Kalau ada freezer. Sebab saya selalu cabut besi. jadi contoh kan macam Encik Joni kan, just beli sah minyak gamat. Kalau tak ada lotion tinggi pun tak apa. Function sama je minyak gamat. Minyak gamat tak? Minyak gamat, lepas tu beli Handy Plus tu biasalah yang nampak luka tu kan. Kalau Boleh kita cari. kalau krim luka hitam putih yang untuk luka lecur tu, dia letak dalam minyak gamat yang tu memang berkesan untuk stopkan darah. Ini kita cari lah mana. Kita punya ada tu. Ya. Saya selalu pakai tu. Saya sudah hantar. Sebab asal bengkel saya dia ada je untuk yang Saya baru hantar sembilan. HCP. Saya baru hantar ke HCP. Calvin. Di risau tak cukup. Tepat. Oh. Sebab bekalan supplier, seingat saya tak sampai berapa ribu je tu. Tepat. Jadi berebut kita ni 3 engineering ni. Apa yang tu kita boleh tolong satu. Jadi kalau tak, Encik Joni memang terpaksa berkorban. Saya sudah Pergi hantar. farmasi saya beli. Saya sudah hantar dengan Kelvin, tapi belum ada respon lagi. Kali saya kalau pergi sana kali kan. Ini yang diambil. Hah? Ini yang diambil sendiri. Ambil sendiri. Oh, okey sendiri. Cuma Tengok orang lain dah cara dulu. Cuma uniknya lagi JKM ni, so bengkel tu semua besar-besar tau, lebih kurang juga lah macam awam kan. Pastikan letak first aid tu, satu pastikan student tahu lah di mana first aid. Satu lagi kalau dia jauh macam bengkel apa yang di belakang sana tu, jauh panjang tu, Impalan. timpalan tu. Kepala yang banyak. Dikhawatiri, student tak tahu. Sabtu saya minta 10 kaki daripada lantai tu ada satu Signage print besar. signage besar, di bawah ni ada first aid. Di bawah ni ada FE. Tambahan. Sebesar ni. Sains tu memang syarat dia kena tinggi, besar, nampak daripada jauh. Kita hanya mampu A4 saja lah kita print. Itu sudah ada kan? Exalama pun ada. Exalama saya nampak ada. Tapi Exalama punya saiz Kecil, small dia kecil. A4 saya rasa. Dia kecil. Oh, ya. Exalama saya Tapi- Tapi macam bengkel impalan ada dua tu. Di ujung sana dengan ujung sini. Itulah. Cuma First aid. supaya student tahu nanti kena ditanya student, mana sini first aid? At least dia boleh tahu, oh sana di ujung. Jangan dalam bilik penyelian. Salah sudah tu. Di luar. Dia mesti di luar. Kalau bergantung ada telinganya pasti gantung. Kalau Kalau yang signage untuk yang Sini first kita itu, punya Exalama tu kecil. jadi kita ada yang baru kan? Yang itu ataupun kita beli pakai yang lama juga tapi itu sebesar. Tu sebenarnya kita kan plan nak standardize. Oh. dia kalau ikutkan kalau JKM pakai, jangan setiap bengkel tu berlainan size.
Sebenarnya dah ada tu yang Eksa dah buat. Ah. Tapi sebabkan baru lagi buat dan signage masih ingat. Jadi baru-baru ni dia orang tak buat sebarang Okey pertukaran lah. melainkan penyedia masing-masing lah yang inform. Tapi saya rasa kita upgrade lah jadi saiz ekor tak tinggi sikit. Boleh. Kita ikut saja. Okey. Ini tak Eksa tu. Satu lagi saya minta JKM, tak ada pula kita punya penyalaran. Buat satu sudut untuk keselamatan. Seni pun Ini- ada juga masih Eksa. ini- Memang semua orang ada sudut ni. Tak lah. Ini kita Yang dalam tak proses. mention Kena saja. semua makmal bengkel kita tu di satu tempat saja. Dia lebih bagus di semua makmal bengkel sampai makmal bengkel besar. Kecuali classroom. Classroom no wonder lah. Itu Kita dalam proses yang pembentukan mesin tu, kita akan overhaul ganti satu sudut Osha, Eksa. Kalau dapat macam tu cantik. Sudah Lexa dalam sebab bengkel ni besar loh. Ya. Sebab- Tujuan saya cakap yang ni supaya dasar ni jangan tampal di semua dinding. Macam Cik Joni saya terkejut sampai 4 dasar di dalam tu. Sedangkan satu lokasi Tangan bos di dalam jiwa. satu bilik, satu dasar saja. Ya, jelas. Kau bukan. Ah, Kami sedang menutup perbaiki. Okey. Tapi kan bos ini kan Eksa yang sebelum ni, orang yang pegang Eksa sebelum ni masa tahun 2023, memang semua bengkel ada dapat ni. Dan memang masa saya pegang service branding sebelum saya tukar ke bengkel mesin, kita memang ada ni sudut keselamatan. Mudah. Kita dapat daripada Eksa. Okey. Harap-harap masih maintain lah kekal. Ada- Cuma pastikan dalam sudut ni dasar wajib. Okey. Yang tengah-tengah ni kita punya emergency response plan lah. Ada. Saya rasa di bilik Joni tadi ada. Di dinding sebelah. Ini Sudah diminat tu saya nampak ambil je. Ada. Ada. Okey, okey. Di dinding sebelah saja menghadap mesin apa tadi tu saya nampak. Okey, emergency response team Okey, dah 1, 2, 3. dan nombor telefon kecemasan. Okey, cuma nombor telefon kecemasan dengan emergency response team JKA dengan JKI diorang kasih gabung dalam satu sebagai reform. bangunan sama. Bukan dalam bangunan sama. Dia balik kepada Eksa, nak mau crowded, banyak betul menampal. Ya. Okey, cuma minta maaf saya punya spelling ni salah ya. Bukan ND ya, SE. Response. Response. Okey. Rupanya semalam saya berterima kasih dari dekat JKA. Diorang alert supaya benda ni. Rupanya salah. Biasalah BI kan kita punya grammar ni. Okeylah dia Ada dia ada semua ni dari semua ni. Terus yang boleh. Sokopi? Iya, betul. Ini ada Eksa ada ni. Cuma Okey. Macam Cik Mazlan cakap lah, kalau kita kompromis balik kurang lah kita menambah. Emergency response ni bukan patutnya ke pos Dulu ke? tidak ada warna kuning yang dah ditampal di setiap. Ya. Ada saya nampak. Nama KJ. Nama- tim selamat datang. Ya. Semua kita Semua tukar ahli kan. Okey, pastikan dasar ni pengarah baru bukan yang lama. Ini masih Ah, Cik ini Dula. siap sudah ni. Saya sudah bagi tadi di ni. Dan bila yang di sini pula pastikan yang terkini ya. Emergency response team. Contoh saya ambil jabatan saya. KJ saya bukan Cik Zubir sudah sekarang. Tukar. KJ saya Cik Hiznan sudah. Jadi ini salah sudah nih. Pastikan yang terkini. Penyelaras keselamatan JMSK bukan saya sudah, Puan Erni. Jadi pastikan semua nombor telepon ini boleh dihubungi ya. Jangan nanti yang ada pindah poli masih ada lagi dia namanya di situ. Nah, ini nomor telepon kecemasan. Oke, sekejap saya bagi contoh jabatan mana nih. Sekejap saya tengok bagi contoh jabatan. Oke. Ini apa JKI buat sebelum ni? Dia buat dalam satu keping ya. Di atas nih dia punya jabatan, di bawah nih yang nomor kecemasan. Semua di bawah nih. Dia buat macam ni. Tidak masalah. Jadi merah sebab menggambarkan jabatan listrik lah. Awam pun dia ada buat macam ni. Jimat kalau gitu. Ni awam. Dia buat semalam. Dia buat sekeping juga. Jimat ruang. Jadi jimat ruang. Kita berbalik kepada Eksa tadi 5S. Kalau dapat buat macam ni, oke. Tengok kenapa 3 di awam dia buat saja. Nomor KJ paling atas, penyelaras keselamatan jabatan JKE nomor 2 dan bawah sekali ini diorang baik aras. Jadi contoh tingkat 1 dia letak di sini Cik Sirin. Dia punya PIC macam tu. Dia cover semua tingkat 1. Bengkel begitu juga. Bengkel seingat saya Cik Jamal. Jadi nama di ketiga ni Cik Jamal saya. Untuk PIC dia. Cuma lebih baik kalau tuan-puan di sini boleh buat yang keempat PIC Makmal bengkel.
kalau dapat. Nah, tambah satu lagi yang keempat kalau dapat. Oke. Kita ada Bagus kamu begini lah. Iyalah jimat space. sebab ini jimat space. Apa yang berlaku di awam, dorang mau print color susah kan? Awam pula terbalik dengan JKI. JKI dikasih color 2 baris ni saja kan? Kalau awam pula dia print dalam kertas hijau, senang. Kami dulu kertas kuning. Terpulang mana-mana. Laminate. Yang penting kalau auditor nampak mana emergency kita punya ERT ada. Macam ni dulu Tapi time exam wajib ni buat ni. Kita ambil je dengan dia orang. Tapi kali ni tak tahulah kita Tapi bisa warna kuning lah. Ya, kuning. Cuma Dulu memang Isa buat. Dia dah laminate siap-siap. Kita ini, tinggal ambil ini, tambah ini. sendiri. Cuma saya dapat teguran yang ini. Ni. 4 huruf ni. Tukar kan sekarang sudah? Bukan Jepang sudah nama. Bukan. APM. Angkatan. APM saja. Angkatan sudah. Oh ya, APM. Saya ini masih yang dulu, tapi sebenarnya tidak ada masalah pun. Cuma orang Jepang terasa lah. Masih di jabatan. Dia perasan tak, dia mau datang tolong kita. APM apa lah? APM. Angkatan. APM, Memang bukan sebut apa. APM, jangan sebut apa, memang APM. Jangan sebut apa, beras. Ikut Kali yang apa terkini ni lah. jangan buat lawak. Ikut yang terkini lah. Kalau tuan-tuan dapat tukar tidak masalah. So buat set macam ni ya. Nanti kalau ada kopi ini kita just ubah yang untuk Ini siap. kalau Cik Razan dah bagi pada Cik Petrus and the team, kita kena tunggu dia orang lah. Kita tak boleh buat fasting kita. Iya lah. Tapi kita ada Orang ada tu tim dia. kita ada Richard kan. Richard yang punya laras untuk Cik Richard lah. Okey, ini yang saya cakap tadi. Hilang sudah dia. Kalau Cik Richard ada sikit. Ya, sebab Ini yang saya cakap tadi, peraturan makmal dan bengkel di JKI. Dorang terpaksa print sendiri dalam itu. Memang saya tahu dorang berkorban duit memang banyak nih. Masa 2019. ada di mechanical kan? Ini kan Hah? ini Mechanical. Sebab yang ini seingat saya di JKI dorang buat sendiri, dorang print sendiri A2 size nih. Print luar sendiri. Print UIDM pun kan. UIDM boleh, limit sampai A3 lah sana, cuma tak dapat. Cuma ayat di sini tolong alert sebab dorang ni mau kepada JKI. Saya pergi muka surat yang kedua. Pasal ni. Mana tu? ESD. oh ini ada dia punya ayat stand up kan? Tak, kita boleh buat sendiri ni, tapi diorang mungkin ada ayat. Dorang ubah di sini sah ni. Oh. Tengok, kawasan berkumpul hadapan bangunan ULPL. Ini JKI punya. Kalau kami punya Belakang Dewan Kuliah. Di belakang ni pun bahaya sudah. bukan Kumpul di tempat yang bahaya kuliah. lagi. Kita belakang dewan ni tu, bukan di depan store tu. Tidak, di sini. Sebenarnya JKM kita pilih di sini supaya menghampiri dengan gate. Walaupun di bengkel mesin. Walaupun awam lagi teruk, parking utama. Sampai dia cakap, macam mana kami berlari daripada bengkel hujung ke hujung? Selamatkan je diri kau di mana-mana tempat. Tak boleh kan? Sampai kecemasan jadi Kalau selamat. student kena ambil attendant. Tak juga nanti sampai sini. Kenapa kau di sini? Belakang dia kuliah mechanical lah. Tulis. Okey, ini yang contoh. Sebab tu saya cakap, saya hanya bagi di dalam ni ayat soft copy. Saya ada bagi. Bila print macam gitu A4, print hitam, jadi dia tidak atraktif, Pak. A3 okey juga kan. Cukup besar lah sana. Jadi kalau boleh ubah di sini juga di mechanical buat print bagus-bagus, minta jangan masing-masing PIC pergi UIDM, bosan nanti PIC. Bosan UIDM. Minta satu orang penyelaras bengkel kah ataupun si Petrus lah satu orang pergi sana print, buat pen drive. Cik Richard lah. Cepat sikit. Kita ada penyelaras BBMV. Kalau ada penyelaras BBM suruh dia printkan sana. Sekarang strategi yang saya dengar dia orang cakap, macam Cik Batulan sudah bagi itu signage itu semua kan. Jadi Petrus dengan Richard nanti dia akan pilih tengok Petrus tu dia ada 3 orang. 3 orang yang tim dia lah. Tengok mana yang diperlukan Bersesuaian. standard bersesuaian dengan bengkel. Itu yang dipilih lah. Yang saya dengar gitu lah. Satu lagi yang kita dapat teguran yang signage biru kita tuh. Standardize. Hah? Dalam bengkel ada signage biru tu kan, banner tu. Yang saya Coba pilih. tengok betul-betul 4 signage tu. Betulkah dia bersesuaian dengan bengkel kita? Tidak. Ada yang tidak. Sebab mendapat teguran sebelum ini. Ada. Semua bengkel ada. Ada. Besar tuh Kalau di yang atas. bengkel 12 itu kan dia mau. Bukan utamakan keselamatan, warna biru.
Yang ada logo-logo tu kan. Iya, ada logo. Ya, yang logo-logo tuh, ada logo. Ada kasut, pakai helmet topi. ke apa kah. Oh, yang tu. Tapi yang di bengkel mesin mana baru sesuai pakai helmet. Itu saya cakap. Jadi macam di mekanik, di elektrik. Nah, Diorang minta dengan saya welding. Hanya satu tempat saja pakai welding sana bilik project. Yang lain tidak. Jadi saya minta dengan orang tutup nih, kamu kena buat sendiri. Macam mana mau tutup dia? Itu memang pos semua. Itu tak boleh. oh, jadi Itu kita tidak boleh planetary tuh. Itu lagi besar tuh. jadi maksudnya kita punya tidak perlu topi sebab mesin yang paling ini. Google kah? Tangan tu. Sarung Sarung tangan tangan tu tak pun, boleh, orang sudah dapat ni. Pakai sarung tangan pun tak boleh. Ah, itu saja kan. Sudah dapat tu sarung. Pastikan itu baru yang signation itu. Ingat ya, semua tuh ada maksudnya. Angkat barang, Ah, angkat besi. Angkat besi daripada Ah. tu. Saya pakai begini dah kan. sebab tuh dia warna biru tuh saya rasa tuan-tuan tahu juga maksudnya kan mandatory, wajib. Itu maksudnya biru. Oh. Itu mandatory, mesti ikut. Sebab tuh dia punya signage biru. Siapa yang tahu tu yang masa orang buat bangunan? Tidak. Ya, semua. Bukan, itu saya punya project. Itu dulu, Saya hanya itu dulu dibuat selaras. selaras. Saya minta JKM pilih 4 simbol. Jadi orang bilang ini saya boleh bersangkut paut. Elektrik lagi kesian, welding. Apa welding semua elektrik nih? Bilik pendawaian pun welding. Sampai dapat teguran. Gitu. Jadi pastikan signage yang bersesuaian dengan bengkel. Dan poster pula minta dengan Cik Petrus dekat Google Drive tu. Letaklah banyak-banyak sikit poster dekat bengkel tuan-tuan supaya budak ni alert. Ada yang dia dah buat tu kami. Kalau susah mau dapat dekat Google Drive, tuan-puan masuk saja laman web NIOSH. Boleh dapat kok. Saya ambil daripada situ saja laman web dia NIOSH. Sepan dengan bengkelan apa pun boleh. Inilah orang kuat kita untuk bagian pelupusan ini. Perusahaan itu Hampir terlumpus dia. Yang bengkel kecil itu. Betul. Tuh penyimpanan store tu tuan. Sakinan. Ah, Belum siap ini tu slab dia. mau kunci sudah tuh. Dorang mau bawa sudah di sana tuh simpan. Sudah tadi semalam. UPS. Belum siap ini flooring dia. Flooring. Jadi dalam meeting itu dia cakap dia siapkan bulan awal bulan 8. Kalau dari sisi kunci. Kabel itu. Oh. Jadi kami sudah ready di mau antar. Iya, sebab kita mau kurang risiko di bengkel-bengkel nih. Ya. JKI pun hantar. JKI mau antar sudah tuh, dia mulai nih. Antar. Minyak kan banyak. Ya. Yang di Rak pun ada 2 tu dia sudah standby. Ada rak untuk susun. Oh. Susun sisa tu. Cuma itu salah Cik Sapuan, kecil jadi itu. Ya betul. Suara saya dengan bikin pelincar mesin dia pun sudah. Itulah, Minyak bilik kita. Cik Joni pun sudah dua tuh, saya nampak. Kita guna bilik kita dulu Cik Tony. Oh iyalah sebentar. Kita telefon dulu, warnas MS dia dulu. Ya, ya. Tulis syakran ke dulu. Bagilah dalam pada barang kimia. Ya, barang kimia. Bahan kimia ni Kita saya tak risau. korosi, kita tak korosi, Ya. kita tak risau sangat. Kita tak ada evaporation. Dia orang ni bahaya. Ada pencuri lah tu. Ya. Dalam berapa Oke, tong? kalau Kita ambil lagi. sebelah Kita Tapi ada ada ruang orang kita kita tak sendiri. air minyak. Adil. Kan? Ada ambil dia yang minta minyak. Ya. Dia mohon dia pegang minyak, dia kena ada tempat penyimpanan dengan MSDS saya kat dia. Fikir dulu. Dapat nanti kita cari lah. Nanti dia tuang terus minyak tu. Nanti kita cari emergency itu kan. ada. Boleh lah kalau kita ada, nanti kita bagilah dia sekali. Oke, boleh. Oke, terus. Oke, di Wih, sepatutnya 3 orang nih membantu saya Karena di sini. penyelaras di sini. Nah. Dorang sudah ada lesen OC. Wih, ya. Mau pergi ambil sendiri ini 800 lebih. Nah, itu kan. Semua ini sudah disponsor. Minta bantuan dengan dorangnya. Ketuanya Petrosa. Oh, kali ini ada tarik. Iya, kasihan dia minta Siapalah bantuan. saya berbanding dengan Cik Bahar. Dengan Cik Peru. Dia lambat, dia nak fight dengan Cik Peru, dia lambat. Dia lemah. Okey, jangan risau. Kita berdoa saja supaya tahun ni sebab Pero di sini nih. Cik Pero dengan Cik Bahar ni sponsor by kita punya Dun Sepanggar. Waduh, semangat. Tadi tu PJ buka open. Ah. Cik Petrus kata pergilah. Yang Cik Petrus ni dia dengan saya. Yang ini di bawah you duit apa ni? Yang Cik Benny tu masih ada baki lagi tu. Mana tahu nanti dia mau buat lagi buka. Sebab kita utamakan engineering dulu. Tambah cik lagi.
Ciri-ciri Ah, ada Richard lah. So, dia tinggal Itu saya tidak tahu. So, saya berurusan dengan KJ saja. Saya minta nama. PJ yang begitu. KJ open hari itu. Satu lagi bagus kita hantar yang muda, yang tidak pindah. Yang muda. Ah. Kalau kantor saya mau pindah sudah. Ada? Ah, Sebab kenapa perlu OC ni? Macam mungkin bimbing. Dia ni di bawah sikit saja daripada kursus saya. Saya punya kursus SSO. SSO. Yang ini pula OC. Dia kompres. Saya punya kursus 22 hari. Yang ini kursusnya dia kompres jadi 3 hari. Oh. Dahsyat. Saya punya kursus 4.000, kursus ni 800. Oh, patutlah. Dia habis Jadi dia kompres sikit lah. Jangan sikit duit makan banyak. Duit makan tengah hari, minum pagi. Okey. Kursus yang paling mahal adalah CHRA. Paling mahal dalam NIOSH. Chemical Hazard Risk Assessor. kita tak ada wakil. Kita tiada. Balik-balik saya minta dengan kita punya atasan macam biasalah duit. Jadi Tak payahlah. zaman saya dulu dia pergi sendiri. Tapi dapatlah dia macam Cik Mazlan lah jadi pegawai Asalnya safety officer. 5,000. Yalah, dia Banyak. memang minat dia kan. Bukan 5,000 berapa kursus dia pergi tu beribu-ribu tak tahu. Tapi dia Dia boleh banyak. kotak di luar lah. Boleh Paling buat side income lah. paling mahal itulah. Yang tu Dia mau chemical 5,000 lebih, yang saya 4,000 lebih. Ini 800, triple S 600. Ada dipanggil Tapi triple dia, S. dia buat side income tu tak apa untuk diri dia sendiri kan tadi. Boleh. Dia kalau ada green book Dan memang minat- boleh buat duit. Minat kan? Dia dipanggil pasport warna hijau untuk safety. Saya belum ambil lagi benda tu. Saya boleh ambil tapi saya tak mau ambil. Biar Kita dapat ilmu. Tunggulah nanti dia bagi kan baru pergi sebab kan. Ha? Tu orang sponsor pergi. Saya pergi dulu pun dia sponsor juga. Di bawah saya lupa di bawah apa tu duit tu. Ada tu tanya Cik Petrus. Tiba- Dia biasanya di ujung tahun duit pun bisa habis. Dia banyak pegawai dia lah tu. Ada bakian. Time mau kasi habis duit ni. Benar tu. Sebab perundangan OSHA yang baru kita dulu pegang 1994, sekarang 2022 sekarang. Benda ni wajib sudah, OC. Wajib melantik pegawai keselamatan setiap sektor pekerjaan walaupun dia 5 orang. Oh bukan Ya. 40 baru lantik. Tak boleh sudah. Oh 5 pun kena Ini lantik. sebab dia mau kasih kena IKS. Tujuannya ni OC. Untuk IKS. IKS ni dia mau kasih kena. So IKS pun teruk juga kan, menggoreng apa semua tu bahaya. Yang tak perlu hanya orang gaji saja. Tidak kaitan dengan orang gaji kan, mau pakai OC. Orang gaji satu orang. Dan yang paling terkenal perkapalan lah. Kena ada pegawai OPS. Tentera dan perkapalan, tapi perkapalan yang berlayar saja. Yang docking kena. Kalau parking dia kena dengan akta keselamatan. Dan yang peraturan terbaru OSH ni lagi saya nampak lagi tough oh. Belum lagi saya baca dia punya ni perubahan jadual dia tu. Cuma samannya berubah lah daripada 50 jadi 500,000. Itu yang saya faham. Samannya tinggi. Tapi yalah, mesti tuan pun cakap akan ada mau saman kerajaan kan. Yang menyamankan kerajaan juga. Oh ini ya sekarang yang berapa orang? Ini yang pergi kursus OSI lah. 16 orang. Sudah tolak seorang tidak, Encik Noran. Dia miskin satu orang dah Cik. Saya lah. Dia ada orang lain pergi. Dia miskin tu ada. Mana juga. Nanti dapat, nanti kita Jangan lama tu dia. nanti kita hantar lagi orang lain. Subjek. Ada soalan setakat ni? Ada. Untuk di bengkel ni kita risau ni. Cuma buat yang macam metak itulah, yang real yang merek tu. Oh, okey. Saya bagi contoh lah ya. Okey, sebelum tu kita tengok yang ini. Sebelum kita bagi contoh. Belum ada cerita. Okey, daripada gambar ni lah tuan nampak. Apa hazard yang paling senang dia nampak? Ni assignment kelas. Assignment kelas ah. Kita ada warna, bagi warna lah. Inilah dia. Ada warna ni sebenarnya. Air jatuh terkecil. Iya. Kabel elektrik. Lepas tu Okey lah, kita ambil lah kabel ni lah yang paling senang. Kabel Kabel vacuum ni. tripping Yang hazard. dibuat Hazard dia ni kan. Tripping Ah, hazard. jadi kawalannya apa? Risk assessment dia. Assessment kawalannya apa? Kawalan sedia ada. Kawalan sedia ada. Contohnya di kalau peralatan tak digunakan gulunglah. Gulung lah.
assessment. Itu risk control sudah. Risk assessment apa? Dia punya nombor. Kolom Akan kedua. ada Kolom kedua. Kolom kedua yang mana dia ni? apa probability dia punya ni, severity. Ini risiko. Ini lah risiko keturunan. Probability. Keterukan risiko. Hah? Tiga. itu buat. Kawalan risiko sedia ada. Vacuum tadi tu. Waktu itu adalah sampel. Tapi kami membuat yang betul dia. Yang ini kita mau isi yang tengah-tengah ni. Oh, kawalan risiko. Ini kolom kedua ni. Dia ada 3 kolom tu. Hazard kita sudah kenal pasti. Vacuum tadi tu, bayar dia. Oh ya. Cuma risiko yang kita nampak tu dekat vacuum tu. Tripping. Tidak ada rencetan elektrik. Renjatan. Tersadum. Terbelit. Setahu saya tersadum. Tersadum Ah, kan? boleh Kalau wire-wire ni tersadum. Jadi kalau kita nampak keterukan dengan risiko, keterukan dia 3. mungkin level 2. risiko Risiko dia kemungkinan dia mau jadi kemungkinan sini dulu. Dia kemungkinan dulu Dia telah Dia boleh jadi itu boleh jadi tinggi. jarang sekali lah kan. jarang sekali kan? Okey. Nah, sebab tu saya cakap yang ini kamu letak nanti di bengkel masing-masing. Tentukan dia mau letak hijau ke kuning. Siap-siap. Kita ni macam reverse balik Pak, patah balik ke belakang. Ya. Yang ini. Jarang Macam sekali. tu lah, kalau Ya. proses macam tadi tu kan vacuum. Kalau dia mau vacuum hari-hari, dia punya probability kemungkinan tu akan jadi tinggi. Kalau dia vacuum sebulan sekali, probability dia akan menurun kan? Macam tu lah kan? Empat darab dua. Jarang jadi pejabat hari-hari dia vacuum kan? Kan? Buat Kalau dia vacuum buat jarang sekali. 2 minggu sekali. Jarang sekali Jadi lah. jarang lah. Jarang. Jarang lah. Jadi dua. Mungkin 3. Dua boleh. Dan tidak masalah letak ni. Sebab ini dia tiada papanduan. Jadi jawapan betul atau salah? Contoh macam kat bengkel kan. Oh, yang penting kita letak sendiri. Katalah bengkel Bukan sama standard. Standard. Dia macam kadar dengan probability tu contoh yang contoh tu kita tu. Contoh macam bengkel concrete kan. Tapi kan dalam contoh macam CKM ni, dia boleh berbagai ke select lain contoh. Boleh. Lain-lain. Oh. Sebab tu yang kawalan risiko sedia ada ni, tengok dalam bracket tu. Jika ada, kalau tiada, letak tiada saja. Ikut setiap orang. Contoh macam kita Jadi kita bengkel, katalah bengkel mesin kan, mesin lari. Untuk mesin lari ni satu semester pelajar hanya akan masuk 4 kali sahaja. Sebab dia ada satu semester tu dia ada cuma beberapa bengkel kan. Jadi maksimum satu bengkel adalah 4 minggu sahaja. Untuk 14 minggu tu hanya 4 minggu je dia orang akan berada di bengkel lari. Jadi maksudnya dia punya kekerapan berada di bengkel adalah 4 kali daripada 14 minggu total tu. Jadi dia punya kemungkinan akan jadi Akan rendah medium lagi. lah kan, rendah lah, tak adalah rendah. sampai 5 tu. Jarang sekali. Tapi kalau dia terjadi, dia punya severity keterukan tu contohlah putus jari kan, boleh jadi tapi susah lah nak jadi. Jadi mungkin kemungkinan dia 3 atau 2 sebab budak hanya masuk 4 kali. contohlah sahaja dalam letak masa 3, semester. tapi boleh menyebabkan Tapi boleh menyebabkan 4. Contoh lagi kita letak 12. putus jari. 3 kali 4 12. 12 sudah 4, jadi 12 12 sudah merah. masih lagi kuning. Oh, kuning. Sebab tu saya cakap, kalau paling senang tuan-puan kasih selamat letaklah di bawah 12. Paling senang. Itulah saya mau letak. Kalau merah bahaya. Nah, Bila merah memang tuan-puan PIC akan ditanya. Apa tindakan tuan-puan? Putus jari tu saya rasa kategori 3 gitu. Jadi 3 kali 3 baru. yang risiko ni yang inilah sebenarnya nih, tinggi, sederhana, rendah. Yang ini sini. Boleh kan ini? Okey, saya bagi contoh lah jabatan awam yang sudah buat. oke, betul. Okey, ini kita tengok. Saat dorang sudah siap tau satu jabatan dorang ni. Kuliah. Ini bilik kuliah. Memang kena buat. Bilik kuliah boleh di standardize kan saya rasa kan. Bilik kuliah dengan makmal. Okey. Lewat kuliah. Bilik kuliah boleh standardize. Ini contoh orang. Kuliah pun boleh. Saya tak ada dah, kalau saya ada kritical. Tak dia makmal. Tidak, makmal lain. lain dah. Dia case Makmal by lain case. bengkel bermesin Dia- lain. dia Dia case by macam case. makmal saya dengan makmal Haji Kuat tak sama lah. Macam makmal kalau makmal mekanikal dengan makmal dam dah lain dah tu. Nah, tugasan. Tu borang standardize kita. Setelah disummarize, Jadi kita semua pakai borang ni lah nanti. ya nanti saya bagi soft copy. Baik buat di soft copy. Yes. Jangan buat pakai tangan.
Nanti saya bagi dengan punya Laras. Dia dengan Cik Richard Tak, tak, tak. supaya Cik Richard boleh share dalam Bagi Richard BBMB. Cik Richard. Oh ya kak? ya yang Richard dengan Petrus lah. Cik Petrus mungkin dia sibuk buat plan apa-apa semua. Okey. Ini contoh. Tengok aktiviti kerja. Tadi kan di classroom kan? Ya. So aktiviti yang berlaku dalam classroom kita adalah aktiviti PNP lah. Dia letak. Okey, hazard. Dia letak physical. Ada kan physical apa tadi tu yang contoh-contoh hazard tu kan? Dalam physical tu dia ambil cahaya sama ada dia tidak cukup, terlalu terang ataupun silau. Cuma masalahnya dia ni letak sekali 3. Tu saya tegur semalam JKA, sepatutnya 1 saja. Dia pergi slash pula. Kita pula yang disuruh faham sendiri. Maknanya pecahkan 3 poin. Ya, kalau boleh Enggak, sekarang ni contoh tidak mencukupi, terlalu terang, silau. Terus dia pergi cadangan kawalan. Pasang tinta, tambah langsir, tukar lampu. Ingat, bila jawapan macam ni, ini boleh kena query tau. Tukar lampu. Management, nak kena tukar. Tak terang. Ha? management kena tukar. Kalau boleh kasih dia mention terus di situ. Tukar lampu lux lagi. Higher lux. Higher lux. Luxnya lagi Cerah. tinggi, lagi cerah. Maksudnya Flux, kena flux. spesifik. Spesifik, cadangan persen. Kalau yang di bawah ni tidak masalah. Bilik berhabuk, kesannya sesak napas asma, kawalan risiko sedia ada, taklimat keselamatan ataupun SOP betul. Okey, dia hijau. Hijau memang tak akan dia tanya. Kawalan risiko housekeeping saja. Kita suruh makcik cleaner bersihkan. PIC yang bertanggung jawab, penyelia dia, PIC. Okey, ini PIC ya. Okey, kenapa dia letak ketua jabatan sekali? Sebab ini melibatkan kos. Mungkin itu dia letakkan KJ. Sebab melibatkan kos. Kalau melibatkan kos letak KJ. Tapi sebenarnya semua ni jatuh PIC sebenarnya. PIC ya. Sepatutnya PIC bilik itu yang bertanggung jawab PJ sebenarnya. Sebab kita PIC buat adalah voice sendiri speech. dia. PIC juga atau HP. Dia yang isi kan? Dia juga PIC yang isi. Okey, bawah. Ketua jabatan. Tengok yang last sekali. Ergonomik. Sakit badan. Terus enam. Dia minta meja dan kursi ditukar. Ketua jabatan tindakan. Tindakan ketua jabatan minta mohon. Tukar tingkap lah. Cepat. Tukar Ya. tingkap terus. Macam kita kan, Airat ni lebih baik kurang atau lebih baik banyak? Apa maksudnya kurang dan banyak? Misalnya kita ambil ni terlalu banyak. Maksudnya nanti bila audit tengok banyak. Banyak sangat. Banyak tempat bahaya. Banyak tanya bahaya. Kita ni sebagai PIC seelok-eloknya dia macam kita buat risiko lah kan. Ya, risiko audit. di- Dia sama. Bagus yang kuning yang kuning Macam hijau ni. saya punya Macam banyak sangat. Kalau saya kita letak Macam- yang obvious je, yang obvious je. Macam Yang semalam di terselindung-selindung tak payah. semalam di JKA pun dia salahkan saya. Cik Mazlan, bolehkah kita tidak buat high rank? Sebab auditor datang, dia bilang ini kita serah diri ni. Itu sekali tu. Macam banyak. Dia bilang auditor tu, bilik berhabuk. Saya cakap dengan dia, kalau hijau dia tidak akan kacau. Ini kalau hijau ni. Satu saya minta tadi, jangan kasih merah. Kuning. Kalau kuning dia akan tanya, tapi Kalau kita ada kalau boleh pastikan sudah ada tindakan. Kamu cakap ada SOP sudah kamu tanpa. Walaupun dia kuning, kita bagi SOP. Tidak masalah. Dia akan tengok yang kawalan di sini. Apa PSC akan buat? Di sini. Ini kayak engineering punya lah. Engineering punya kan kena set atas semua. Kan bagi warna apa. Puisi. panas. Cek Salpon punya jawapan. Ya, Okey, ini bilik kuliah. Cuma macam tadi yang Puan cakap, ambil yang paling ringkas lah. Yang paling simple. Setakat lampu. Janganlah. Simple saja. Okey, kita ambil yang bengkel pula. Ini bilik kuliah. Saya ambil bengkel dorang. Okey, ini bengkel dorang ah. Makmal kualiti air, peralatan perlindungan yang diperlukan, ni. Kasut keselamatan, baju bengkel. Ini PPE-nya lah. Kalau yang tadi bilik kuliah, dia letak
keperluan tiada. Ialah bilik kuliah kan, apa yang mau pakai PPE kan? Tidak apa-apa. Pakai baju. Oke. Cuma persoalan di sini sekali lagi yang saya highlight warna kuning. Walaupun dia hijau, Tadi hijau dia tak tanya. tidaklah saya sebagai safety officer saya akan tanya balik dekat penyelia nih. Apa maksud PIC ini tambah lampu? Apa maksud dia? Kedudukan lampu tidak cukup banyak. Kalau cara Okey. itu gunakan lampu Macam- yang high lux. Macam Cik Khalid cakap, kedudukan lampu tidak banyak. Ingat ya, bangunan kita ni sudah lama didesain oleh IR disahkan. Kita tidak boleh salahkan lampu ni tak betul. Sebab dia sudah didesain awal. Bengkel kita pun sudah didesain lampunya macam tu. IR lagi yang approve. Lampu bilik. So maksud di sini, kalau boleh macam saya cakap tadi yang classroom, tambah lampu tu, tukar ayat dia. Tukar bab lampu lux lagi tinggi. Maknanya dia punya cadangan kawalan tu lebih relevan lah. Ya. Berbanding Bukan dengan tambah lampu. kan. Sudah ada 6 macam ni, mau tambah lagi satu baris lagi tengah. Jangan macam tu. Dia punya flux lah, tambah. Iya, lux, LUX. Flux, flux. Dia tambah, dia ada memang ada RAM banyak tapi mental satu saja hidup macam mana? Dan tu kerja. Bab lampu ni macam sebelah tu. Saya LED bayang yang- LED ni ada jangkaya kan? Terang lagi tu. 8.000 ke 20.000 jam? Saya lupa LED ni. Dia lama-lama akan malam. Oh, iya, iya. Ya, macam sebelah tu. LED. Kalau enggak, cakap saya bilang, tukar bab lampu yang baru. Lebih off. Kalau susah-susah lagi. Jadi ini contoh dekat orang punya makmal quality air, ergonomik macam biasa. Oke, ini ruang makmal kerja. Dia letak situ fizikal, alat bersepa, boleh cedera ya, bersepa boleh cedera. Kawalan, kalimat keselamatan, ini housekeeping sana. Oke. Dia pergi di bawah yang kuning ni, pemeriksaan berkala JKKP, maksudnya orang punya jabatan lah. Nih. JKKP bukan Jabatan Keselamatan. Ya, sepatutnya P itu tak boleh sudah. Kalau diikutkan, tidak ada P sudah. Jadi JKK. Maknanya Kita JKK siapa? maknanya pegawai Encik Mazlan yang dia orang suruh datang catering. Tidak, jawatan kuasa. Oh, Bukan saya. Oh, yang jabatan dia orang punya lah. Tidak harus. Oh, kalau kita panggil lah Cik Pero Tan Cik. Sebab sama juga kan, balik-balik kita cakap OSHA. Sebenarnya bukan OSHA, OSJA. Itu jangan sebut. Itu akta. Oke, kita tengok tumpahan kimia. Tiga orang. Tumpahan kimia dah orang ambil sampai 6 saja. Yang ni. Oke. Cuma yang ini jadi isu kan? Kimia yang merah. Shower. Sebab audit dekat awam, dorang pun kena dorang punya shower. Not proper. No proper. Dalam bengkel kan? Kita bukan jadi kita tak ada. Kita ada di luar. Kita ada di luar. Bukan mak saya. Mak saya dah kurang gigi dah. Depan tu luar tu. Jauh. Dia tak sesuai. Oh, jauh kan? Tahu, itu Dia sepatutnya dekat lokasi. Oh, ya, ya, betul. Mata tu. Ada Bukan, dia shower kita dekat. Dia dalam. Sebenarnya Kan juga Darman ada tujuh shower yang paling simple tu. sambung tak? Jadi tekan begini dia terus keluar air. Tapi Ah, ada dia Bukan shower tu. Air. Mana tak? Sprinkler. Sprinkler Mata. Ya. Eye wash. Eye wash. Lepas tu sisa tu kan perlu ditampung kan? Ya. Betul, itu hal. Projek lah, projek. Dulu itu apa projek? Tak payahlah yang ditakung dulu, yang proper dulu tu. Bagi ada air dia dulu. Itu boleh dibikin. Sebab yang ini memang kita 2019 saya cari barangnya ada dijual dulu lah di Penampang 5.000. Benda ni terus konsep. 500 pun tak boleh. Masalahnya 5.000 itu harga dulu sebelum PKP. Kita tak tahu sekarang mungkin darab 2 Minyak mungkin. dah naik. Ini yang kita risau. Kau punya pikir normal ada kan? Sekarang ni kimia ni yang paling dirisau audit ni. Apa-apa audit tak kisahlah DOS kah, Membantu tak? NQA kah. Betul, sabar. Nak terus. Okey, apa yang teruknya saya cakap chemical ni, daripada ambil chemical ni, supplier tu betul-betul berkelayakan ke supply ni chemical? Wih, mana lagi kan?
Kalau Jadi dia akan nantang perolehan dulu. yang urus tu penyelia dah balik semua. Nah, dah begitu. Mana tak tahu apa-apa tadi. Dia akan siasat dulu company yang supplykan kita. Sudah tu dia akan tanya di mana kita simpan. Tapi kalau punya Betul ke tempat penyimpanan tu proper? Sudah proper pula, okey, macam mana dia di handle? Betul ke cara handle-nya tu betul? Kalau dia sudah lupus dia tak Pakai fume hood kah? Dan last kali macam mana dia di lupus buang. Masalah ada. Tapi yang paling penting CSDS wajib ada. Apa tu? Chemical safety data sheet. Kalau tidak jumpa, Google saja. Sebab macam saya cakap tadi Panadol, paracetamol sama tak semua. Jenamanya saya berbeza, company dia. Google saja. Sebab sekarang dekat Google semua keluar dia punya CSDS. Kita boleh ambil benda yang sama. Minyak pun ada. Minyak Ada, juga ada. Ada minyak pun ada. Dia belum di 40. Ada semua. Cuma dia belum di 40 sama tongcat, dia punya MSDS di belakang dia. Melekat di situ. Selalunya kalau kita beli, dia datang sekali. Dia datang sekali melekat. Kalau yang chemical enggak. Chemical ni cerewet sedikit. Tapi boleh Google kan? Boleh Google, chemical boleh Google. Sebab saya nampak hari itu, saya lupa sudah apa laman web tu. Ada berapa bahan kimia ada letak, 60,000 bahan kimia ada letak dalam situ. Kita boleh sedut. Tapi kalau macam kita buat minyak mobil, semua boleh cari di website dia tu senang je. Okey, boleh. Dia W40 saya nampak di online pun ada. Dia dari US tu, ambil saya sedut. Dia punya MSDS tu. So bila kimia dia jadi C, selain kimia jadi N. Itu saja. Dan wajib mesti ada yang semua tu, MSDS, CSDS. Ini berbalik dengan Herek kan. Macam saya dengan Bani Afiq, dia jaga milling machine tu yang sebelah. Saya jaga dengan bengkel lagi tu. Actually dia orang Herek bengkel misinya sama. Ya, jadi mungkin kami punya board tu kami kongsi lah dari segi os. Boleh. Peralatan dia kebanyakannya semua sama. Cuma Herek tu masing-masing kah atau gabung sekali? Masalah PIC-nya asing-asing kan? Ya, Kena asing lah. dia asing-asing. Okey, ingat, borang tu dekat bawah tu tengok dia punya sign. Oh, ada. Sebelah kiri PIC Okey. PIC. yang sign. Okey. Disediakan Sebelah kanan Makanan. yang boleh sign hanya KJ, KU, KP, ketua program, dan last kali saya. Oh, cik masalah saya. Jadi saya minta letaklah KP. 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 Ada bukan KJ. Boleh KJ, tidak masalah. Cuma kita mau kurangkan kerja KJ, kesian KJ. Banyaknya borang dia mau sign. Ya, kita boleh pergi jalan JMSK lah saya. Jangan. Sekarang ni pun saya tengah pening yang audit tadi tu. Saya tengok. Saya tengah sorting sekarang. Boleh ni KP. Cuma ingat ya, borang ni bukannya satu lembar tu satu sign ya. Dia di hujung tu baru sign. Ya, ya, ya. Faham. Ujung. Bukannya ada 50 mesin 50 sign. Nanti bersaing. Kesian nanti KJKP saya. Tapi maksudnya kita kena simpan dulu tapi machine dia ada. Kita buang nanti kan yang first. Nanti saya bagi soft copy, jangan risau, ada soft copy dia ni. Download juga. Nanti tuan drag saya nanti dia. Add saya. Betul. Ada buat saya. Ini kita jangan. Cuma yang ruang macam ni kan, yang nombor 1 ni dia kasih merge kan, supaya dia kasih pecah di sini. Satu physical, satu ergonomik. Yang ni dia kasih pecah. Dia merge dia. Inovasi jenis hazard terus. Jadi macam Makmal Cik Joni tadi, mesin apa lari ke? Mesin lari. Ada berapa biji? 40. 35. 35. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, kalau ikutkan peraturan Hyrex DOS, satu mesin satu SOP. sepatutnya. Memang apa kan kita satu kan? Bukan, yang borang ni saya bilang Walaupun mesin yang sama. sepatutnya. Tetapi untuk memudahkan kerjaan Cik Joni, kita terus summarize terus 35 tu ambil satu saja, mesin milling tu. Sebab dia punya risiko sama semua. Ya. Kita ambil satu. Jadi kita letak di file ni lah, File ataupun dedakan. display lah. Sebab contoh yang terbaik sekarang Makmal Cik Joni ni bengkelnya, dia saya yang ada borang Hyrex. Senang, dia tinggal ambil sah, tukar dia punya ni Tapi borang. dalam tu kan semua monofobik kan. Ya. Kita nak sekali waktu tu.
Ya. Sebab peralatannya sama kan, Ah. di ruangannya sama. Jadi mungkin Sebab mungkin kalau orang masuk Encik Joni, orang ingat satu baik. iya. Sebab dia Ya, tidak. sebab masuk Kalau yang pintu. sebelah tu partition kan, yang sebelah tu si Petrus tu. Terus. Lain juga. Dia masuk pintu lain, kami masuk pintu satu tu sama pintu satu. Ah. Adik-beradik orang. Bos ya. 600 buat satu nanti notice board. Pakai tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu sebab student pun membawa kumpul di Itulah situ. kita planning dan buat nanti, nak bohol terbalik. Tapi mungkin kita akan simpan dalam bentuk file pocket lah kalau kita di sini. Terpulang Encik Joni. Penting misal bidang tuition lah. Mau impact lah. Panjang tu lebih ke satu page. Tidak mau pocket plastik tu kan boleh Yalah. letak dalam Kalau dia ini kan. seperti dia nak tambah kan, tapi ini page ni. Okey, so yang high-rate ni tolong sangat-sangat untuk kita mengurangkan risiko. Kalau dapat kali hijau lagi bagus lah. Cuma bila kali hijau, contoh ambil siapa yang handle chemical, memang tak boleh hijau. Otomatik merah. Dia biasanya pergi merah kalau dia tidak cukup PPE. Lagi-lagi saya risau dia tidak film hood. Tidak, memang tidak. Tidak kisahlah dia film hood. Ada exhaust fan kah? Ada. Tadi Yang baru ni ada. Yang tu ada. yang Saya store tak baru ni tahu ada. yang sebelum ni cuma ada, tapi macam tu lah kalau Dia buat Kalau dah ada tahu. mungkin kita tak ada dia orang buat kat singkit memang Ah, bawa design singkit. dia Bagus lah. Bom Ziki lagi. Oh, Tidak. tidak, film hood tidak. 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 Sebab macam case di JKI, orang tidak masalah. SOP orang mengatakan 3 orang boleh akses, and then orang ada exhaust fan tu. Tidak masalah. Jadi itu boleh jatuh kepada kuning. Tapi exhaust fan dia tu pun kalau orang di luar kena, Itu salah. ha, Kalau ikutkan bau tu sebenarnya kalau fume hood dia ada satu filter lagi di luar. Biasanya yang tak ada exhaust tu sebabnya mak tu dulu aircon. Oh. Aircon chemical. wih, pengen pakai. Tak tahu. Kalau aircon dia sepatutnya jadi macam dekat JKA, dia sepatutnya ada satu fume hood. Cuma masalahnya JKA ni pula, fume hood ada. Sumber air dan dia punya exhaust tu Kau tak pakai kau Tiada. sini lah. Tapi tu macam mana dia kapas? saya tak tahu kontraktor Tapi dia. pakai tak? Ha? Dia nak pakai tak? Bukan sekadar tak pakai, wajib mesti ada. Sebab dia punya program kayu banyak bahan kimia. Tapi company dibagi pilihan kan, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Itu ada. Itu ada. Boleh Itu dua ada. buat, ini buat. Kalau untuk audit ni puan simpan tempat Cik Safwan. Ya. Dan kasih nampak dulu. Saya tengah tunggu bilik tu. Cepat sikit. Penyelesaiannya begitu. Sama juga case kompresor. Kompresor ada 4 tidak berdaftar di sini. 4 berdaftar. Jadi jangan kasih nampak yang 4 ni. Siapa lagi? Ada 4 tidak berdaftar. Suruh dulu. Ada, Suruh dulu. ada. Aku nanti ni, tak tahu. Saya tahu saya punya sudah. Bukan, takut nanti auditor datang, dia tengok. Boleh saya nampak dia punya pendaftaran DOS. Orang dia tu. Jangan begitu jauh lah. Saya punya ada. Cara paling kampung sekali ada langsung. Konflik itu memang Ah. Boleh ubah saja. Tapi beruntung, JKM ni antara semua 3 jabatan paling banyak mendaftar kompresor JKM 4. Awam 2. Yang saya paling risau, elektrik. 1 pun dia. itu Tapi dia lah. ada kompresor. Macam dia orang beli apa kompresor dia orang. Kompresor orang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tu. Kecil-kecil. Diaphragmnya tu kan. Dia ikut setakat dengan aksesori utama. Tapi walaupun kecil, dia wajib ada. Untuk robotik dia tu kan. Betul. Untuk below 6 bar je kan. Tapi masalah, bila saya minta dia punya surat lahir apa, orang tak jumpa. Susah juga kita mau cakap. Itu masalah. Saya sudah bagi tahu kita punya pihak atasan pengurusan, tapi pengurusan Masalah. mungkin dia tidak faham pasal Safety. DOS ni, safety. Ya. Saya sudah bagi tahu dengan mereka, dia mesti ada diagram apa semua tu. Tak boleh. Kita tak boleh main pembaris ukur. Bawa 6 inci apa, tak boleh. Dia tak terima. DOS tak boleh terima. Ambil gambar je. Gua kurang asam ambil gambar. Bukan ni. Nanti boleh bagi tak contoh ni? Ui, minta bagi contoh. Okey, ini Kita boleh standard bahasa dia tu. Dah habis lah. macam cuma pastikan yang di ujung ni tengok. Janganlah jatuhkan kepada ketua jabatan ataupun KP ya. Tapi buat Kesian orang. Grammarly. Dia selalunya PIC saja ni yang di ujung ni. Jadi
Nanti KJ baca. Wih, Balik-balik takkan yang lah salah. saya semua mau buat nih. Kesian buta, kerusi saya, meja pun saya KJ, pening KJ. Nasib baiklah JKM ini dapat KJ yang paling cool. Oke, ingat ya, ini bukan kita mendedahkan kita punya kelemahannya dalam bengkel kita. Okey, jangan dedah rumah. Kita bukan mendedahkan ini Herek. Risiko dia. Ini kita mau tahu risiko. Cari yang Sebab potensi. pepatah mengatakan yang malang tidak berbau, kita tidak boleh pakai sudah. Betul. Sebab itulah hazard kita kena tahu pasti. Kita tahu sudah ada hazard, sebab itu kita mau kawal. Ada sudah ciri-ciri bau kemalangan, tapi kita biarkan lagi. Lagi lah terus. Cuma yang memang saya merisaukan memang di mekanikal lah. Mudah-mudahan salah, janganlah berlaku apa-apa kan. Sebab mesin semua. Dapat lah. Oke, nanti yang terbaru, saya rasa saya tidak sempat pula. Sekarang kita dia tak pernah buat kalau nampak. Oh, tidak pula. Ada nanti borang nanti. Saya akan share dengan penyelaras safety di jabatan. Oh, tidak pula saya ni. Nanti saya akan share. Saya buat satu QR code untuk laporan kemalangan. Kita pakai QR code. Sekiranya berlaku kemalangan, itu nanti kita mau tampal juga di setiap bengkel Makmal lokasi. Cuma minta kerjasama. Dasar asas dia dasar ERP Emergency Response Plan, pastikan mesti ada. Lepas tu ERT sebelah dia ni sama nombor telefon kecemasan ni mesti ada ya. Ni dua. Ini kita sudah. Tapi yang paling bagus buat macam dua jabatan JKI dengan JKE tu. Dorang kasih terus macam ni. Satu page. Satu page sekejap lagi bagus. Kalau di awal dia mau print di atas kertas hijau, saya tidak masalah. Dia seragam semua. Jangan ada sana hijau, sana kuning, jangan. Saya tidak kasih standar. Yang penting dalam jabatan tu. Kalau di Kita yang kuning. kalau di JKI pula dia buat macam ni. Dia kasih color merah pula yang tertentu saja. Dia punya header untuk menggambarkan JKI. Tidak masalah. Kita punya mechanical selama ini kertas. Jadi terpulanglah. Kalau mechanical mau kertas kuning, kasih kertas kuning semua. Banyak stok. Kita Ada tak stok. kali lah. Dia ambil stok. Stok besar. Yang penting buat yang itu, dan yang paling last tu dalam bengkel Makmal yang ini mesti ada ya pelaluan kecemasan nih. Pastikan yang terkini ada lokasi tempat berkumpul. Pastikan ni ada. Mesti yang terkini ya. Lokasi tempat berkumpul. Kalau tiada maklumkan dengan Cik Petrus. Saya punya plan belum update lagi. Jadi ingat, pelan ni boleh banyak dalam Makmal. Sebab mungkin Makmal ada lebih satu pintu kan. Mana tahu mau tampal dekat pintu kan. Tapi yang 4 biji ni janganlah banyak sangat. Dia mau kepada Eksa nanti jadi crowded pula. Sakit mata tengok. Lagi-lagi dasar ni. Dasar satu je dalam satu bengkel. Jangan tampal banyak. Okey. Yang poster tu saya cakap macam yang di bawah ni lah. Print saya sendiri. Ini saya print sendiri. Ergonomik. Print saya sendiri. Lepas tu tampal. Just reminder je. Okey, satu lagi. Yang last. Mohon kerjasama PIC, kasih ingat saya semua PIC, kalau berlaku apa-apa melibatkan infrastruktur kita, contoh crack ataupun sealing, tolong buat OHP. Tolong buat, sebab audit e-tech sebelum ni saya memang kena 2 kali. Apa tindakan unit keselamatan? Saya punya jawaban, saya cakap bila melibatkan infrastruktur kita buat aduan dengan UPS. Persoalan e-tech seterusnya, mana itu aduan? Okey, kita memang ada hantar. Masalahnya dia mau bukti. Tapi Dia mau kalau macam oleh salinan. oleh hari itu, infrastruktur ni orang yang ditanya adalah pegawai yang in charge untuk aset tidak ahli, aset tak ahli, which is Encik Peru. Encik Peru memang ada tunjuk bukti lah. Nah itu saya cakap, kalau boleh PIC kan, screenshot saja laporan tu.
Buat OHP, screenshot, simpan. Asal HP dia akan keluarkan macam Tiket itu kan, tiket itu simpan. Kalau saya screenshot saya punya laporan tuh. Bila sudah berjaya diantar tuh. Dari email bisa ni. Sebab itu sebab Oh, email lah, dia email. kena ada orang Email lah. yang in charge. Jadi simpan. Jadi macam Encik Joni, dia ada 10 laporan dalam bengkel dia. Jadi laporan tu simpan di bengkel Encik Joni. Jadi nanti dia tanya terus Encik ambil file tu. Ini saya sudah buat laporan dengan UPS. OHP. Jadi dia tidak akan hantar Encik Joni sudah. Dia akan pergi UPS. Jadi contoh macam tadi fire extinguisher. Encik Joni sudah buat laporan OHP. Pemadam api kami expired. Oh, sudah Encik Joni maklumkan. Okey, boleh saya pergi UPS, minta maklum balas UPS. Lepas sudah Encik Joni. Dia pasal ini macam ni. Jadi saya minta cuma tindakan keselamatan, minta PIC di sinilah penyelaras yang 3 orang tadi tu. Kalau ada macam siling masih ada berlubang tu kan, patutnya di bawah tu kena ada tanda merah putih tu. Tak boleh buat cross. Yes. Dan yang paling kita merisaukan, Puan Rosie pun risau juga, kita punya longkang ni. Itu dan kayu dia sudah Itulah sepatutnya di bawah tu kita tapi sebab tag dia tu. bukan, tapi sebab dia bukan laluan orang, dia bukan Dia parking kereta. Dia parking kereta pun ada. parking kereta, tapi sebelum kereta kan ada lorong, ada tanah. Jadi memang parking tak ada orang lalu dekat situ. Kalau bukan digazetkan laluan tidak masalah. Boleh kalau auditor nanti datang, jawab sama gitu. Kami tidak gazetkan ini sebagai laluan. Student pun tidak lalu, tidak ada keperluan untuk ke situ. Tapi kalau laluan macam depan kita ni dia boleh cross kan di ruang ni. Kalau macam tu memang kena tag merah putih tu. Semua warna tu menggambarkannya sama perbezaan lantai, tapi saya rasa di JKM ni TikTok perbezaan lantai mesti ada warna kuning tu, kuning ataupun kuning hitam. Yang watch your step tu. Asalkan bertingkat je. Pastikan mesti ada. Jangan tidak. Itu wajib. Setiap yang ada step dia. Setiap ada step. Dia kalau tangga sebenarnya dia tidak perlu setiap tangga. Dia yang first step dengan yang last step. Dia sebenarnya. Tapi saya nampak dekat awam anak tangga dia tidak banyak dekat bengkel, ada 4 atau 3 step. Jadi dia cat semua 3. Tapi yang tangga di office kita ni tidaklah. Kamu boleh cat yang first saja dengan last. Hanya reminder saya situ, watch your step. Just remind saja. Cuma yang pasal OHP ni, saya paling risau ni. Tolonglah saudara nanti berlubang, ni berlubang, ada buat aduan? Ada. Mana? Tak tahu di mana sudah aduan. Ada rujuk UPS. Rujuk UPS. Jadi pastikan mesti ada. Bukan nanti UPS dia buka sistem dia, tak ada pun aduan. Nanti ada pun Cik Joni laporkan ni. Kita boleh minta balik ke kita sama terbang. Susah. Email. Susah mau minta balik tu. Diorang banyak aduan tu hari-hari. Ada yang sudah hantar serupa screenshot. Ada. Dapat Cik Joni sempat lagi sekarang bulan 7 ni, sempat buat laporan lagi ni. Lampu-lampu. Tapi lampu tu orang tak tengah repair. Siapa ada WhatsApp kat saya yang laporan yang Oh, okey, ada. Termasuk semua tu lampu keluar tu kan. Dah hidup. Buat saya laporan. Tu lampu keluar tu. Dah hidup kan sekarang. Buat saya laporan. buat laporan. Pastikan ada laporan dia. Okey, satu lagi yang menjadi kalau boleh alert ya. Nanti Encik Rosie, Puan Rosie pesan sama PIC yang ini. Sebab PKB dapat teguran ini. Tahu kan benda ni apa? Diri. Ini kan? Okey, dalam undang-undang elektrik dekat dengan dia di ke bawah lah. Ni, sekarang ni minimum 80 cm tau. Belum letak barang. Barang dah diikat sekarang ni. Sekarang ni berapa cm dia ni? Dengan dia ni? Oh, dia mesti 80 cm. Itu minimum. Itu minimum. Cuma kalau kamu boleh jawab, di sini bukan ruang kerja tidak masalah. Kalau ini bukan ruang kerja. Jangan yang maksud saya tidak kursi lah di sini. Bukan untuk ruang kerja. Kalau macam almari dia tidak masalah.
display ni boleh kan? Display tidak masalah macam ni. Maksud saya kalau yang ini ni student dulu sini bekerja. Tapi macam pendekatan di JKI sama JKE, saya bagi tahu bukan 80%-nya, kita ambil 1 meter terus. Mana lah tahu nanti tersorong kan oleh student, dia pergi ambil tag. So hati-hati gitu. Ini memang dia letak benda lah ni. Dan kalau ikutkan tak boleh di bawah dia isi. Dia kena kosong di bawah dia. Yang ini nih, dia target juga nih. Sebab dia ni jatuh di bawah SSD, suruh dia tenaga. Dia kacau juga. Ada persoalan setakat ni tentang merek atau pasal bengkel kan? Cik Joni simple, dia sudah siap merek dia, extract keluar dia. Okey, Hirek ni cuma macam Cik Joni kan, sebab itu penyelarasan dulu kan. Dia jadi macam Q47 lah. Tukar saat penyelaras atau kesimpulan tukar saja. Tukar juga Hirek tu, buat baru terus. Sebab dia 3 tahun kan? Ya. Mana tahu tiba-tiba sel depan bukan Cik Joni lagi. Anda boleh lah. Okey, mana bila IC tukar kena buat Hirek baru. Buat baru. Tapi sebenarnya isinya sama saja. Dia macam Q47 lah jadinya. Q47 selagi tidak berubah, yang jaga tu PSC dia selagi tidak berubah bahan di dalam tu barang, tidak perlu print kan Cik Safwan? Cuma bergaduh saya dengan Eksari tu Cik Safwan. Saya geram betul, dia cakap kenapa Cik Mazlan ni 2022 punya Q47. Saya cakap tidak berubah pun. Kenapa mau di print baru? Bila kena minta kan? Ini 3 tahun sekali kan? Kalau kita punya Hirek 3 tahun sekali. Untuk pengetahuan tuan-puan, sebenarnya Hirek ni sebenarnya kita tidak perlu buat keseluruhan. Tidak perlu. Dia tidak nyatakan pun dalam dos. Cuma malangnya poli ini daripada 2003 kita tidak pernah buat Hirek. Saya sudah beli film tau. Itu masalahnya tidak pernah. Jadi kita push lah untuk buat. Buat sekali kan. Saya sudah beli film. Dah alang-alangkan buat sekali. Kalau tidak buat paling minima dulu lah. Janji ada Hirek. Ingat saya masih buat sebab ada chemical. Cuma yang melibatkan chemical ni agak sulit sedikit lah Puan Rosie. Memang kena bantuan sikit ni. Yang pernah ada exhaust fan, apa lagi dia ni? Dah itulah saya risau pula. Kalau exhaust fan pun tiada, film hot memang jauh sekali. Kan dia macam ni. Masa amali nak guna tipikal baru drop di store untuk ambil. Itu yang JKA berlaku. JKA dekat makmal kualiti air, dorang banyak bahan chemical, ada dalam 20 macam tu. Dorang pergi simpan dekat makmal yang ada storage propernya. Bila mau buat uji kaji tu, dorang tumpang makmal tu. Oh, tumpang. Yang ada film put apa semua. Sebab dekat makmal kualiti akhir tu langsung tiada. Cuma masalah dorang pula, bila buat makmal di situ, dorang tiada shower tu pula di situ. Shower tu dekat makmal kualiti. Itu dorang tu penting sekarang. Dia macam dia tidak ada pengetahuan tau. Jadi dia main buat je. Jadi macam saya bukan tak ada shower, ada tapi di luar. Di luar. Macam ni lah Puan, saya dulu masa menjaga awam pun, saya dulu background awam, penyelaras keselamatan awam juga. Saya terkejut bila saya pergi satu makmal tu, dia letak dalam kotak sak semua bahan kimia tu. Dalam polisterin. Alasan dia tiada tempat proper penyimpanan. Dan polisterin dia mesti below 16, below 18 degree. Pengetahuan kurang. Saya cakap, wih, gila bahan kimia ni. Suhu bilik pun sudah berapa? Dia takut meluap kan? Pas suhu bilik itu turun, langsung tiada. Boleh pingsan orang kalau masuk. Tapi setelah berapa tahun di fight, akhirnya terus sudah dapat almari, exhaust fan semua settle. Balik-balik teguran. Sebab dorang tu ada import lagi. Jabatan dorang awam saja, perlu 3 auditor. Sandi sikit lah dorang. Itek dorang kena. Betul ada film betul. Tapi masalahnya nanti orang baru di luar orang kes. Itulah, dia sepatutnya tidak boleh disedut terus buang kalau didekatkan. Pingsan orang. Dia kena ada satu filter tu, dia tanya, mana filter tu? Itu yang berlaku dekat awam. Dia pergi tengok film pun. Sekali auditor tu keluar,
Mana filter? Dimsan orang yang malam itu. Dia kalau nggak filter pun, dia sepatutnya kena tarik atas terus. Elektrik kena sekarang sebab dalam soldering. Dia sedut pergi tempat laluan belajar. Soldering. Soldering kita tahu, timah tu, logam berat. Itu dorang tengah pening sekarang. Dorang sudah buat, masalahnya dia pakai dia punya penyedut tu macam kipas komputer PC kita. Mana kuat? Oh, itu untuk dia solder. Saya pun dah tahu lah dalam lab. Saya minta PIC-nya cek balik lah di tempat lain macam mana kalau dorang soldering. So nanti yang semua ni saya akan bagi dengan Encik Petrus lah. Keperluan nanti semua ni, soft copy dia apa semua. So biasalah benda macam ni memang kerjasama juga penting. Mana boleh shop satu orang kan? Nah ini boleh kita UIGM. Kalau saya print saya A3 di UIGM. Lagi-lagi untuk audit e-tech ni, okey, andai katalah Encik Richard ke ataupun Encik Petrus di print sana ada halangan, bagi tahu, kita boleh terus bagi tahu Ustaz dia. Sebab kalau diikutkan daripada Kapten Sadikin dari dulu, untuk unit keselamatan no limit. Maksudnya kita boleh print poster ke apa, no limit. Sebab kita keperluan. Bukan saja-saja mau print gambar kita. Sebab dari Puan Zainab lagi dia cakap, untuk keselamatan jangan bagi limit. Sebab dia memang keperluan. Cuma yang saya bergaduh dengan ISO yang ini. Ini ISO lah. Dia tegur saya punya peta ni, pelan ni, kenapa print dalam A4 size. Dia alasan dia cakap dia tidak nampak. Dia boleh nampak kan ni. Dia cakap at least A3 lah. Cuma A3 kita balik kepada 5S Exa. Dia sekejap A4, sekejap A3. Bila kita tampal dia tidak harmoni pak. Mata tu, tak cantik. Sampai kita pakai A4 saja. Tapi so far tak ada masalah juga lah. Sebab dia ISO, sejak yang update pun. Sebab kuasa untuk laluan kecemasan ni di bawah DOS. DOS tidak ada masalah. Saya tunjuk. Tapi tunggu lagi lah, Exa lagi. Bulan 2 kan? Kasih lepas dulu kita punya e-tech ni. Memang kena berkorban ya, macam semalam di awam PIC memang kena berkorban. Bukan lagi masa, wang ringgit kena berkorban. So apa yang berlaku dekat JKI, saya suruh satu baris ni tukar dia punya lux lagi tinggi. Sampai Dr. Farah tu pun terkejut. Dekat 200 ni cuma Mazlan, apa boleh buat lah. Mau tunggu UPS, diorang pun banyak kerja. Lagi-lagi bab lampu. Kalau HP itu kita bisa tukar. Dia ada stok ni rasanya. Tapi macam sekarang macam ada sudah stok. Berbeza saja. Dia susah. Ada benda yang kadang-kadang UPS, bukannya kita mau cakap orang tidak buat kerja, orang busy benda yang lain lagi besar. Jadi kita coba bantulah mana yang kita boleh buat. Kalau ada orang ada barang, boleh pasang sendiri. Saya minta barang je saya pasang sendiri. Boleh kok. Minta barang pasang sendiri. Cuma itulah, pastikan PIC memang kena Puan Rosie nanti round lagi balik dah bengkel-bengkel semua. Tak punya laris. Tapi okey sudah, saya nampak Mak Encik Joni okey. Mak Encik Joni. Dia kalau ikutkan sejarah daripada dulu, Mak Encik Joni paling tip top. Dia sini ni. Jadi kita lawan tu. Bench Kita party. Jangan lawan nama Madai. Gotong royong kalau tiada halangan kita akan buat pada tanggal berapa tu ya? Gotong royong? Ongkos tanggal 14. Gotong royong untuk? Kalau diikutkan lah. Kalau barang itu cepat dapat, duit sudah lulus. Gotong royong satu orang pada 14. Ya, satu jauh tertulis.